wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Termasuk bab seterusnya mensyukuri dan mengakui nikmat Allah. Bab ini diletakkan dalam kitab Tauhid disebabkan berkenaan dengan mensyukuri nikmat Allah dan mengiktiraf sesuatu nikmat itu daripada Allah itu adalah antara wujubul iman, antara kewajipan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menafikan suatu nikmat itu daripada Allah itu adalah salah satu bentuk kerosakan dalam akidah, kerosakan iman. Satulah Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi letakkan hadis ini, tajuk ni dalam bab ni. Sebab betapa ramainya orang yang bila dia duduk dalam dunia ni dia menafikan nikmat Allah. Sebab dia menafikan secara terang-terangan, seperti dia kata, ni bukan daripada Allah, ini aku punya usaha contohnya. Ataupun mengiktirafnya secara, tidak mengiktirafnya secara tidak menzahirkannya. Dia merasakan dalam diri dia yang buat satu benda tu, dia kerana dia. Dia lupa Allah Ta'ala. Ataupun yang ketiga, bila dia menisbahkan nikmat tadi, dia menisbahkan kepada makhluk secara 100% dan melupakan Allah SWT. Contohnya, bila dia pergi hospital, doktor dia baik sihatkan dia kata, doktor inilah yang sihatkan aku, tanpa doktor ni matilah aku. Kalau kita katakan, walaupun kita kata hatinya dia menisbahkan, dia kata hatinya mengaku Allah Ta'ala yang menjadikan dia sihat, tapi ucapan dia tadi tu ucapan yang boleh membawa kepada kerosakan iman dan akhlak kepada Allah SWT. Akhlak kepada Allah, walaupun mungkin tak itu kafir. Kalau dia tak i'tiqad, kalau dia i'tiqad doktor dia boleh bermanfaat dan mudarat, itu kafir lah. Tapi kita kata mustahil lah orang kata doktor yang bermanfaat dan mudarat kalau dia orang Muslim. Tapi ucapan tersebutlah ucapan yang mencacatkan iman. Itu kita syirik lafzi, syirik kecil. Apa kata Allah SWT? Ta'ala menyebut, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Surah Fussilat ayat 50. Qala Mujahid bi'amali wa ana mahququn bih, wa qala Ibnu Abbas yuridu min 'indi, wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin 'indi, qala qatana ala ilmin minni biwujuhil makasib, wa qala akharun ala ilmin minallahi anni lahu ahlun, wa hadha ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf. Itu terjemahan dia bahasa Melayu ni. Firman Allah, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Nampak ya? Tengok lihat ayat ni. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, asal dia miskin apa semua, kemudian dia jadi kaya lepas tu, contohnya, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, ini aku yang berhak dapat kekayaan ni. Aku dah usaha berhabis, aku berhak dapat kekayaan ni. Soalan itu berhak kata Allah, sedangkan itu rahmat Allah, pemberian Allah, bukan berhak. Kau tak ada hak pun. Dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan datang. Ini dikaitkan pula dengan tidak yakin dengan hari kiamat akan datang. Ini sama juga surah Al-Kahf tu kan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Iaitu kalau aku dikembalikan, aku rasa aku dapat lebih kedudukan lebih baik. Ini kita kata orang yang di akidah madiyah. Akidah madiyah maksudnya apa? Dia bersifat materialistik. Hidup dalam dunia dia hanyalah untung dan rugi saja, bukan untung dan rugi akhirat, untung dan rugi dunia saja. Jadi kita kata, dan jika aku kembalikan kepada Rabbku, jika aku dikembalikan, nampak ini akidah dia, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebajikan di sisinya. Ini sebahagian akidah orang non-Muslim
yang bukan Islam. Dia kata apa? Kekayaan itu adalah tanda kasih sayang Allah. Chinese number one lah. Ini dia mengaku yang saya cakap. Dia cakap. Dia kata maksudnya kalau kaya maksudnya Tuhan sayang. Kalau tak kaya Tuhan tak sayang. Benarkah ini? Tak benar. Dalil banyak menunjukkan bahawa orang yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala itulah orang yang susah. Nabi SAW orang paling disayangi, dia pernah lapar. Abu Bakar orang paling disayangi, dia pernah lapar. Umar pernah lapar. Kita pernah ceritakan kisah tersebut banyak kali dah. Abu Hurairah pernah lapar. Dan sebahagian Mus'ab bin Umair, dia mati dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Dan keadaan dia tak pernah menang apa-apa. Kata Nabi SAW, dia ni Mus'ab bin Umair dah berjuang macam-macam, tapi dia tak pernah menang apa-apa pun. Dia tak pernah dapat apa-apa harta rampasan perang, dia tak pernah merasai kekayaan. Para sahabat sebelum perang Khaybar mereka miskin. Orang perang Khaybar dah dapat emas Yahudi tu jadi kaya. Dalil bahawa tak semestinya mendapat kemiskinan tu Allah Ta'ala tak sayang. Allah Ta'ala tak sayang daripada orang Palestin. Allah Ta'ala tak sayang daripada orang Syria. Allah Ta'ala tak sayang daripada orang Iraq. Allah Ta'ala tak sayang daripada orang Yaman. Allah Ta'ala sayang orang Malaysia. Allah Ta'ala sayang orang Brunei. Allah Ta'ala sayang orang Singapura. Benarkah? Tak semestinya. Jadi sayang Allah Ta'ala tu bukan berdasarkan apa yang diberikan. Apa yang diberikan itu, waktu kalau orang yang diberikan harta, kena bersyukur kepada Allah. Yes, itu je maksudnya Allah Ta'ala sayang. Ni'mal malu salih fi rajul salih. Sebaik-baik harta adalah pada lelaki yang salih. Kau dapat harta, kemudian dalam keadaan dikufur kepada Allah, yang ni istidraj. Ini istidraj. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, kan? Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Bila dia lupakan perintah Allah, Allah Ta'ala akan bukakan pintu, semua pintu-pintu dunia kat dia. Masya Allah. Dia lupa Allah lagi, Allah Ta'ala buka pintu. Jadi tinggalkan arahan Allah, Allah Ta'ala buka lagi macam-macam projek-projek yang haram. Hatta idza farihu bima utu, bila mereka bergembira dengan apa yang mereka dapat, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka kami akan ambil dia tiba-tiba dan kadang mereka tengah syok-syok tu, berseronok-berseronok, ditipu, mublis, dan iblis talbis. Fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin, maka terputuslah orang-orang zalim ni, alhamdulillahirabbil alamin. Betul dalam hadis lain Nabi sebut, idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan ma yuhibbuhu min ad-dunya wa ana 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Dalam hadis sahih dia kata, bila kamu lihat seorang hamba, Allah Ta'ala bagi pada dia benda yang dia suka daripada perkara dunia, dan keadaan dia dalam bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah istidraj. Untuk apa? Untuk menambahkan azab mereka di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Jadi dua orang dapat harta. Dan yang ketiga pula, orang yang tak dapat harta kerana yang tak dapat harta dan keadaan dia bertakwa kepada Allah. Yang ini banyak dalam Quran. Nah, hadis Nabi SAW. Dan yang paling teruk sekali nombor 4, dah dunia tak bagi, kufur, maksiat pula. Ini dunia tak ada, akhirat pun tak ada. Hadis Nabi SAW dan riwayat Ahmad kan, ada 4 jenis golongan. Satu, orang yang diberi ilmu dan dunia, maka dia gunakan dunianya untuk melaksanakan ilmunya, maka dia orang terus sebaik-baiknya. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tapi tak diberi dunia, dan dia berniat untuk, kalau diberi dunia, aku akan buat macam orang yang pertama tadi, maka dia dalam pahala sama, dari segi ganjaran sama. Ini masalah hadis 40 yang kita mengaji dulu kan, zahaba al-duthur bil ujur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang miskin-miskin ni, orang kaya-kaya semua dapat buat macam-macam. Nabi SAW, bagi kamu, bukankah kamu pernah sedekah? Bukankah kamu pernah belajar tasbih? Bukankah kamu pernah tolong orang angkat barang? Itu semua adalah sedekah. Jangan takut. Bagi orang miskin, tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah, bantu orang angkat barang itu sedekah, tunjukkan jalan itu sedekah. Tapi orang kaya tak boleh buat macam tu. Saya dah sedekah dah ustaz, bila tadi saya tasbih tadi dah. Orang kaya tak boleh. Orang kaya dia kena keluarkan duit. Bagi orang miskin, orang kaya guna hadis tu juga. Saya dah sedekah dah, saya dah tasbih. Tidak, bukan.
Dua-dua sekali dapat lah. Jadi kita kata sama, Allah Ta'ala sama kan. Yang ketiga, orang yang tidak diberi ilmu, tapi diberi dunia, maka digunakan dunia ni untuk kekufuran tadi. Dan yang keempat, orang yang dunia pun tak ada, ilmu pun tak ada, tapi dia berniat nak jadi macam orang nombor 3 tadi. Kata, kalau aku ada harta, aku nak buat macam ni, sefulan sekian dan sekian, maksiat sekian dan sekian, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Ini kita sedih tengok yang keempat ni. Ini mak-mak rempit ni, apa semua ni, akidah ni mereka. Akidah dunia tak ada. Mereka ada sebiji motor dia. Itulah dia pergi merempit sana sini. Akidah dia motor. Akidah dia motor. Kita kesian kan. Ini kita lihat kadang-kadang di tempat-tempat sebahagian perumahan, orang yang miskin, tapi dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada, mengaji pun tak tahu. Ni kita tengok tempat ni sedih. Kita rasa, ya Allah, apa lagi nak tinggal bagi mereka? Dunia mereka dalam kesusahan, ditinggalkan suami sebagainya, apa semua. Mengaji pun tak tahu, solat pun tak tahu. Ini lebih teruk daripada yang nombor 3 tadi. Nombor 3 tadi at least ada juga something dalam dunia ni. Rasalah sedap sekejap dunia ni. Yang keempat tu, dunia pun tak rasa, akhirat pun na'udzubillah min dzalik. Lepas tu kita selalu nasihat kat orang, kita kata, janganlah, kita jangan miskin kat dunia, jangan miskin kat akhirat pula. Macam tu lah. Kita kaya ke mana ada kaya? Nak beli something kena kumpul duit dulu, betul tak? Bukan boleh tukar beli je. Kumpul duit lah, simpan duit dulu nak beli. Nampak tak? Masih kita miskin. Bahkan manusia semua miskin. Antumul fuqara ilallah. Maka kami benar-benar akan memberitahukan kepada orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Nanti kita kata huraiannya. Dalam tafsir ayat ini, Mujahid mengatakan ini adalah kerana usahaku. Nampak? Dia tak menisbahkan nikmat kepada Allah. Ini usaha saya, aku yang berhak dengannya. Ibn Abbas kata maksudnya adalah daripada diriku sendiri. Okay? Dia boleh kata ini daripada usaha saya, tapi dengan izin Allah. Cakap macam tu kan senang. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah pertolongan Allah, aku berusaha dapat juga. Sebab ada ramai lagi orang yang berusaha lagi kuat daripada kita, tapi tak dapat benda tersebut. Itu poin yang paling penting. Sebab Allah Ta'ala menjadikan situasi tersebut bagi dia jadi tepat pada dia jadi benda tersebut. Macam orang belajar IT. Zaman kakak saya belajar IT, keluar-keluar je terus jadi konsultan besar-besar ni. Sama sekarang belajar IT apa boleh buat? Lepas semua IT semua, berapa ramai orang graduate IT tak ada kerja. Maka kita katakan, bukanlah kita kata budak yang datang kemudian tu dia tak rajin, dia rajin. Tapi suasana tersebut tidak memberi dia ruang untuk dia pergi jauh. Jadi kat sekarang ni fungsi siapa? Kita kata tugas siapa? Allah Ta'ala. Kerja siapa? Kerja Allah. Bukan kerja engkau. Kau berusaha sama dengan budak tu. Nampak tak? Lepas tu juga dengan kita kata ubat-ubatan dan semuanya. Kata kerana ubat ni lah saya percaya. Tidak. Ubat yang sama dimakan oleh orang lain, tapi tak baik. Kerana faktor-faktor yang lain, badan dia tak boleh terima, kemudian dia punya badan ada faktor-faktor lain. Ini kita kata tak boleh kata sebab saya dan sebab saya. Itulah ada benda yang paling dibenci oleh Allah ialah ana wa ana. Ini kata Syekh Utsaimin. Aku. Ini Fir'aun lah, aku lah. Sebab siapa yang selalu cakap aku dan aku? Siapa? Allah dalam Quran. Yang layak cakap aku dan aku ciptakan, aku ni, aku cipta, aku jadikan, aku turunkan, aku. Allah. Itu sifat kibriya dia, antara sifat kebesaran Allah, takabur Allah. Allah Ta'ala maha takabur. Itu hanya Allah Ta'ala yang layak maha takabur. Kita tak layak bagi maha takabur, maha besar, maha membesarkan diri, hanya Allah. Firman Allah, Qarun berkata, sungguhnya aku diberi harta itu hanyalah kerana ilmu yang ada padaku. Qarun yang kata aku diberi harta itu hanyalah kerana ilmu yang ada padaku. Qatadah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan kerana pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Nampak? Aku yang tahu dalam buat benda ni, skill. Ada tafsir lainnya mengatakan kerana Allah mengetahui bahawa aku adalah orang yang patut untuk menerima kekayaan. Ini lain pula, ini akidah yang kedua. Yang pertama tadi akidah lupa Allah Ta'ala langsung. Yang kedua dia kata, ya Allah Ta'ala tahu aku yang layak. Macam tadilah, Tuhan kalau sayang, dia kata dia layak untuk dapat. Lepas tu dia semayang sebab untuk dapat kekayaan, prosperity.
Inilah makna dari ayat-ayat kata Mujahid, aku diberi ayat ini atas kemuliaanku. Dia disangka diri dia mulia. Bawah ni kisah yang panjang yang saya pernah sebut sebelum ni. Saya datang kelas saya, kelas akidah apa semua, kita pernah baca kan hadis ni. Tapi kita akan baca sekali lagi lah sebagai penguat ingatan kita. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel penderita lepra, penyakit lepers, kusta okey, orang yang berkepala botak dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Ini kita bincang dalam kelas akidah tu kan, bila orang malaikat jumpa seorang tak sepertinya dia Nabi. Bila seorang tu didatangi malaikat tak seperti dia Nabi, dan tak seperti orang tu baik. Ada orang kata saya nampak malaikat tadi, saya jumpa malaikat dekat Masjidil Haram ni, tak sepertinya. Tak seperti kau baik. Dalam kisah ni 3 orang ni seorang je baik, lagi 2 orang je. Allah Ustaz. Yang pertama nothing settle, betul. Pertama datanglah malaikat itu kepada si penyakit kusta tadi dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Yalah, kusta kan. Maka diusaplah penderita kusta itu dan hilanglah penyakit yang dideritainya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Malaikat itu sapu terus jadi cantik. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Apa yang kamu suka dari kekayaan? Jawabnya, unta ataupun sapi. Diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkat kepadamu dengan unta ini. Ini antara sunnah kan Nabi, bila kita dapat sesuatu yang bagus, satu yang ni, kita doakan barakallahu fik, barakallahu fiha. Orang dapat kereta baru kan, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiha atau fihi. Masya Allah, tabarakallah, nak hilangkan penyakit ain. Kereta tu dalam hati dia jealous, dia ni kita baru lagi, Syek kita baru kan, kita kata, dapat iPhone baru, jealousnya, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jealous kan? Manusia memanglah jealous, manusia memang biasa. Tapi cakap, sebutlah Masya Allah, tabarakallah, hilanglah. Kemudian barakallahu fi, Allah Ta'ala berkati kamu pada benda tersebut. Ini cara dia. Jadi dia pun, bila bagi tadi, dia kata barakallahu fi. Kemudian datang pada orang yang botak pula dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Kata, rambut yang indah dan hilang daripada kepadaku apa yang telah menjijikkan orang. Kemungkinan dia botak sebab penyakit pun. Mungkin bukan botak biasa-biasa ramai ya. Betul tak? Maka diusaplah kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberi ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah Ta'ala melimpahi berkahnya kepada mudah-mudahan sapi ini, barakallahu fiha. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang ramai. Maka diusaplah wajahnya dan ketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat pun bertanya kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut sehingga pertama mempunyai selembah unta. Masya Allah, banyak unta satu lembah. Yang kedua mempunyai selembah sapi. Yang ketiga mempunyai selembah kambing. Orang satu kandang saja, dia satu lembah. Masya Allah. Ini barakah doa kan, barakallahu fiik tadi. Sabda Nabi SAW selanjutnya, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita kusta dengan menyerupai diri dan berkata, aku seorang yang miskin. Malaikat tu menyamar jadi orang miskin pula. Malaikat nak trik kita. Betul, setengah orang kata apa, kalau orang miskin minta sedekah tu mana tahu malaikat.
Tengok jugalah, kalau dia dah letak tangan macam tu, itu rupanya dia sorok tangan, itu bukan malaikat tu, menipu. Malaikat ada menipu. Malaikat tak menipu. Dekat Mekah tu kan, dah ramai macam tu. Dekat tangan dia, mama, dia kata, fi sabilillah, dia kata, kan. Rupanya dalam tu ada tangan. Itu tak boleh kata malaikat, itu bukan malaikat tu. Katalah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita kusta dan menyerupai diri dan berkata, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku. Pertama dia miskin, yang kedua dia Ibnu Sabil. Ini antara golongan yang layak mendapat zakat kan, orang terputus jalan, Ibnu Sabil, untuk mencari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, melalui dengan pertolongan anda. Nampak ni adab kita, nampak tak? Kita kadang selalu minta pertolongan orang, kita lupa nak sebut pertolongan Allah. Sebabnya pada pertolongan kau lah aku harap. Kalau kau tak tolong aku, habislah. Katanya sebab ni, dan aku tak harap pertolongan kau selepas pertolongan Allah. Nampak ni adab. Kalau ustaz panjang lah, ustaz tak apa, ni adab dengan Allah. Nampak tak? Dan tidak ada aku perlukan melainkan kecuali pertolongan Allah melalui pertolongan kau. Cantik cantik hadis ni. Demi Allah yang telah memberi anda rupa yang elok. Masya Allah. Yang ni bab nanti kita akan masuk dalam bab meminta dengan nama Allah. Nanti bab akan datang bab meminta dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah, bantulah aku. Dia beza tau. Bantulah aku dengan nama Allah, aku mohon dengan nama Allah, bantulah aku. Dua ni beza. Yang kedua ni lagi berat. Kalau boleh bantu, bantulah. Dia tak sama dengan yang pertama tadi. Tapi nanti bab yang seterusnya pula, ada bab jangan menggunakan nama Allah salah tempat pula. Dengan nama Allah belanjalah aku nasi ayam. Jangan minta benda lekeh. Jangan minta benda yang lekeh. Maksudnya benda tu tak penting lah. Maksudnya kalau kau betul-betul lapar, nanti akan bab dilarang meminta dengan nama Allah benda-benda yang lekeh. Dan kita bertauhid sikit lagi. Nak khatam dalam buku ni. Sepatutnya dua-dua sekali kita sebut. Lafaz sekali kita sebut. Tapi biasa kita sebut minta tolong, tak? Kita tak sebut dulu. Saya minta tolong padamu dengan pertolongan Allah. Panjangan. Dia bila kita sebut, bila kita nak sebut macam ada pertolongan Allah, bila kita betul-betul merayu kepada dia, atau betul kita berharap, kita sebut nama Allah ni. Aku mohon pertolongan Allah melalui engkau. Tak ada lepas sikit-sikit. Tolong ambilkan. Aku mohon kepada Allah melalui engkau, tolong ambilkan. Panjang lalu kan. Maksudnya bila dalam bentuk masa kita tulis surat, bila kita buat satu permintaan rasmi, maka kita buat macam tu lah. Adapun tolong ambil itu, takkan kita kata melalui Allah, melalui engkau, tak, panjang. Terutama sekali bila kita nak mohon satu bantuan pertolongan, bila kita dalam keadaan yang berhajat betul-betul, baru kita pakai macam tu. Barulah sesuai untuk kita pakai pertolongan Allah tadi. Sebab ya kita minta, kita mohon dengan nama Allah benda-benda yang kita sangat perlu, bukan benda-benda yang lekeh. Ya, kita menggunakan nama Allah tadi pada benda yang sangat-sangat kita nak mohon ke orang tersebut. Supaya apa? Supaya orang tersebut dan orang yang keliling yang melihatnya tidak merasakan kita ini bergantung harap kepada makhluk 100%. Itu kita nak kan, adab dengan Allah. Supaya orang yang tengok kata, Masya Allah, nampak tak, iman kepada Allah tu masih lagi ada, bahawa Allah Ta'ala penolong walaupun dia dalam keadaan susah. Tapi kalau saya tu, misalnya orang saya, orang agama, ustaz contohnya, mana kalau saya harap membantu, apa orang kata? Tengoklah ustaz ni lekeh, mengharap pada manusia. Yang biasa-biasa tak payah. Tak perlu sebut pun tak apa. Kalau boleh sebut, sebutlah lagi bagus. Tapi kalau biasa-biasa tolong belikan karipap dekat depan, tak payah sebut aku mohon kepada engkau, mohon tu kepada engkau untuk tolongan Allah untuk beli karipap dekat depan tu 3 bungkus. Tak payah, takkan macam tu. Nampak tak? Tengok ayat tu, situasi ayat tu, ayat kau nampak macam benda-benda yang penting dan besar. Jika kita tengok huraian ada akan datang depan ni, insya-Allah. Tapi dia jawab apa dia? Ni jawapan yang standard bagi orang yang dah ada duit. Apa jawapannya? Hak-hak tanggunganku banyak. Aku ni banyak tanggungan, banyak ni komitmen. Bila kata kita nak buat daurah ni, Ustaz Yazid datang bulan 1 ni, nak 15,000. Allah, komitmen banyak je.
Anak baru je beli kereta. Anak-anak baru je masuk universiti. Kau memang banyak. Sedangkan masa dia sikit dulu, dia selalu berniat-niat untuk bersedekah tak? Masa gaji dia 1,000, kalau lah gaji aku 2,000, aku sedekah 200. Dapat 2,000, dah ada up lah beli kereta. Masa gaji 800, 1,000 tak beli kereta. Jadi tak boleh bagi lagi 200. Kalau aku ada 4,000, aku bagi 200. Tak dapat juga. Itu bagus. Satu lagi, istiqamah. Masa gaji 1,000 dia sedekah 50, gaji 2,000 pun sedekah 50, gaji 3,000 pun sedekah 50. Ini istiqamah lah. Bagus juga lah. Bagus juga lah. Gaji 10,000 pun 50 juga. Tak apalah, at least istiqamah. At least istiqamah lah. Ya, malaikat yang menyerupai orang yang menderita kusta itu berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal anda. Aku macam kenal engkau ni. Bukankah engkau ni dulu menderita kusta, orang yang jijik kepada anda, orang berjijik dan melarat pula. Lalu Allah beri kamu kekayaan. Dia jawab, sungguh harta kekayaanku aku warisi dari turun-temurun. Ini dia. Dia merupakan nikmat Allah. Aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku, dan yang mulia lagi terhormat. Aku ni keturunan yang hebat, aku dah lama kaya dah. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika anda berkata dusta, nescaya Allah mengembalikan anda kepada keadaan anda semula. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dan menyerupai dirinya dan berkata, seperti kata yang kata tadi lah, yang pertama tadi, minta bantuan apa semua. Tetapi ia ditolak sebagaimana telah ditolak oleh orang yang pertama. Alasan yang sama jugalah, aku tanggungan apa semua. Maka berkata malaikat menyerupai diri kepadanya, jika anda berkata dusta, nescaya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan semula. Terakhir malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula dan berkata kepadanya, aku adalah seorang yang miskin, kehabisan bekal dan perjalanan telah terputus segala perjalanan bagiku dalam perjalanan ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku ini hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan anda. Kemudian, nampak tak? Kemudian. Ini kita bincang sebelum ni kan, bab kemudian dan. Kemudian itu maksudnya pertolongan Allah Ta'ala yang pertama, baru pertolongan makhluk. Kalau dan dalam bahasa Arab, dan itu bawa maksud musahabah, sama level. Dia kata Syekh Abdul Rahman, tapi orang yang kata kemudian pun, kalau niat dia, hati dia kata sama juga, pun sama juga. Rosak juga akidahnya, cacat juga akidahnya. Kemudian dengan pertolongan Allah. Kenapa dia jawab? Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan anda, aku meminta seekor kambing saja untuk menjadi bekal melanjutkan perjalananku. Tapi kalau orang yang bisnes kan mana boleh seekor kambing 800 tu. Orang itu menjawab, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda sukai dan tinggalkanlah apa yang anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah anda ambilkan Allah. Masya Allah, ambil je lah, free. Malaikat yang merupai orang buta itu berkata, peganglah kekayaan anda, kerana sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah redha kepada anda dan murka kepada teman anda. Lagi dua ni. Ini sangat baik ya. Maksudnya apa yang kita dapat disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca penjelasan. Dan firman Allah, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'i masatu la yaqulunna hadza li. Yaqulanna hadza li. Ayat tu seterusnya terjemahannya. Penulis rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Abbas dan ahli tafsir lainnya yang mengertikan ayat ini dengan keterangan yang lengkap dan cukup. Seperti yang bawah tadilah. Mujahid berkata, ini adalah kerana usahaku. Ibnu Abbas berkata, ini adalah kerana diriku sendiri. Dan firman Allah, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tidak lain kerana ilmu yang ada padaku. Dia lupa yang Allah Ta'ala bagi ilmu tadi. Qatadah dah menafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya kerana pengetahuanku tentang cara-cara berusaha, tentang cara-cara nak buat ni lah. Orang tak tahu, aku tahu cara dia. Betul, aku boleh maju. Tentunya. Ahli tafsir lain mengatakan kerana Allah mengetahui bahawa aku adalah orang yang patut menerima harta. Ini yang kedua pula, iaitu aku orang yang layak dapat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dia beriktikad bahawa kalau kekayaan itu diberi kepada orang yang Allah Ta'ala sukai. Tidak ada perbezaan dalam apa yang mereka sebutkan bawah tu kerana hal ini itu merupakan di antara maknanya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam mentafsirkan firman Allah tadi,
Kemudian apabila kami beri nikmat kepada diri kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah. Samalah macam ayat tadi ya. Allah memberi khabar bahawa manusia pada saat kesulitan, ia merendahkan diri kepada Allah, bertaubat dan berdoa kepadanya. Ini perangai manusia. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Masa susah bukan main doa, betul tak? Ya Allah, menangis apa semua. Allah Ta'ala bagi dia kekayaan terus dia lupa. Dan kita pernah tengok orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Bila dia ada kematian, orang yang disayangi, orang yang dia suka, kemain lagi dia menangis kepada Allah. Lihat pada dia betul tadarruk, pergi masjid apa semua. Tapi bila Allah Ta'ala kembalikan balik apa yang kehidupan yang sebelum tu, masa seronok tu, apa kepada Allah, tak pergi masjid lagi dah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jika Allah memberikan nikmat kepadanya, ia melewati batas dan derhaka. Ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku. Maksudnya, kerana Allah mengetahui bahawa aku berhak untuk diberi. Seandainya aku di sisi Allah bukan orang yang berhak, tentu Allah tak berinya kepadaku. Ini tak betul ni. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya itu adalah ujian. Maksudnya permasalahannya bukan seperti apa yang disangka. Akan tetapi kami memberi nikmat ini kepadanya kerana kami ingin mengujinya dengan nikmat yang kami berikan. Macam kisah 3 orang tadi. Jadi ingat, semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi adalah kerana untuk ujian. Anak itu ujian, isteri itu ujian. Adakah dengan adanya Allah Ta'ala bagi anak tadi, adakah bertambah ketaatan kepada Allah? Patutnya ada isteri tambah ketaatan. Maksudnya sebab ada isteri rajin tentang kuliah, ada isteri tak rajin tentang kuliah dah, asyik pergi dating, memang tak jadi. Patutnya ada isteri tu menambah ketaatan. Sama juga kita muslimat, yang dulu rajin tentang kuliah kat Islam Taklim ni, bila kahwin tak datang lah. Maksudnya tak betul tu kita kata nikmat dia. Tak betul. Dia mesti nikmat tu, dia bertambah nikmat lagi dia buat. Itu sebab antara banyak faktor lah. Sebab dia menikah dengan orang yang tak kenal sunnah, ataupun tak suka kuliah-kuliah tu, banyak cerita, banyak bab. Jadi kata itu antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Begitu juga dengan kereta. Kereta Allah Ta'ala bagi untuk menambahkan kekuatan kita untuk pergi kuliah, untuk pergi mengaji, untuk buat kerja, untuk buat ibadah, untuk berziarah, untuk buat mana semua. Tapi kalau ada lagi kereta, lagilah dia pergi panjang kaki. Jom, kejap-kejap kan genting, kejap-kejap kan utara, selatan, timur dan barat. Nampak tak? Tidak menambah ketaatan kepada Allah. Jadi kita kata apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi bukan untuk menambah ketaatan kepada Allah, menambah taqwa, maka itu termasuklah dalam ancaman yang Allah Ta'ala kata alhaakumut takatsur. Okey, habis itu. Ini kata guru kami, Syekh Abdul Qadir Khudair, satu kuliah dia. Okey, kami ingin mengujinya dengan nikmat yang kami berikan kepadanya. Apakah ia akan taat atau malah derhaka, meskipun kami telah mengetahui sebelumnya. Allah tak tahu dah dia derhaka ke tak derhaka, tapi Allah Ta'ala uji juga, nak confirm. Sebenarnya itu adalah ujian, fitnah. Artinya ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Untuk itu mereka mengatakan apa yang mereka katakan, dan mereka mengaku apa yang aku sangka. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka juga telah mengatakan itu pula. Maksudnya ucapan ini telah diucapkan dan sangkaan ini dirasakan orang yang banyak dari zaman dulu sampai sekarang. Daripada zaman Nabi Fir'aun, daripada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, sampailah sekarang orang masih lagi ucapkan kata tersebut. Ini relevannya Al-Quran dan Sunnah ni. Maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Kata ni, maksudnya perkataan mereka tidak benar. Harta yang mereka kumpulkan tidak bermanfaat, dan apa yang mereka usahakan tidak berguna lagi. Dalil bahawa kalau lepas tu dapat banyak macam mana pun tak ada manfaat. Sebab apa? Tak menambah takwa, tak menambah kekuatan, tak menambah keimanan, tak menambahkan amal, tak menambah dakwah. Patutnya namanya mengaji, banyak lagi ilmu dan dakwah. Satu lagi, ilmu dengan nikmat Allah. Tapi kalau tambah ilmu, tambah maksiat kepada Allah, tak betul.
Tambah ilmu tapi tak buat dakwah, tak betul. Ilmu nikmat juga. Jadi kita kata kita kena keluarkan benda tersebut jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala memberitahukan tentang Qarun. Dan ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah apa yang telah diberi anugerah Allah. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu daripada negeri akhirat. Cari dunia akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa apa? Bahagianmu di dunia. Kita terbalik. Carilah dunia ini dan jangan lupakan akhirat. Nah, kita selalu kata kan, kita ni kerja kuat-kuat tapi jangan lupa akhirat. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Terbalik. Lepas tu kita punya agama part time. Agama part time, dunia full time. Patutnya akhirat full time, dunia part time. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya kalau kita jadikan semua kerja kita kerana Allah SWT, untuk menambah dakwah, untuk menambah kekuatan umat Islam, maka itu untuk akhirat lah. Kerja macam mana kuat sekalipun, buat bisnes juta, tapi niat dia untuk menguatkan. Lagi banyak juta dia, lagi banyak lagi dakwah lagi berjalan, lagi banyak lagi sunnah disebarkan. Itu pun betul. Okay? Tahun ni dia untung 2 juta, bagilah 1,000 ke semua pendakwah kita hantar di pusuk-pusuk alam ni, pusuk sunnah kita. Yang dia sebut dah kan masalah ni. Tak hantar cucuk kampung mana yang tak pernah sampai sunnah, yang tak pernah sampai sunnah, tak kenal tauhid, tak tahu tauhid, tak tahu syirik pun tak tahu. Tak tahu apa itu syirik, tak tahu apa itu tauhid, tak tahu apa itu perkara yang membatalkan keimanan. Ini penting kita untuk beritahu. Dan tak tahu apa itu sunnah. Sehingga kerana sebagai tempat tu solat gerhana pun rasa pelik. Tak pernah dibuat lah Ustaz solat gerhana ni apa semua. Maksudnya tempat tu berhajat kepada pendakwah untuk menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini bukan datang dengan tangan kosong. Jadi kata wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dunia. Dan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan kamu buat kerosakan di muka bumi. Cantik ayat ni. Maksudnya dengan kekayaan jangan merosakkan orang lain. Dengan kekayaan untuk berbuat ihsan kepada orang lain. Nampak? Kekayaan dicari untuk membuat ihsan kepada orang lain. Bukan kekayaan dicari untuk menambah lagi kesombongan dan menambah lagi kerosakan di muka bumi ini. Bukan. Orang kafir, dia bertambah kaya, dia tambah kerosakan. Makin tambah kaya, makin banyak bar dia buat bawah ni. Nak buat lagi satu lagi kat ujung tu. Makin dia kaya, dia buat lagi banyak pusat maksiat. Dia banyak duit, nak buat apa? Dia main judi. Dia buat lagi pusat perjudian. Ini kafir, orang kafir macam tu. Wala tabil fasada fil ard. Bukan maksud saya menafikan kebaikan mereka. Ya, mereka ada kebaik juga. Jadi orang Islam patutnya ada kekayaan, jadi dia menambahkan ketakwaan, menambahkan ihsan kepada alam ini. Itu maksudnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Qarun berkata, sesungguhnya, dan termasuk kerosakan di muka bumi syirik. Termasuk kerosakan di muka bumi ialah maksiat. Kerosakan ialah kufur, nifak. Antara tafsir ayat ni, jangan kamu rosakkan setelah Allah Ta'ala memperbaiki dunia ini pada islahiha, iaitu kamu masukkan kufur dan syirik ke dalam muka bumi Allah Ta'ala. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada pada aku. Innama utituhu ala ilmin. Maksudnya harta itu daripada Allah. Maksudnya harta itu taat Allah. Maksudnya harta itu daripada Allah. Guna harta itu untuk taat Allah. Tak, harta ni aku cari untuk daripada aku, bukan daripada Allah. Mungkin orang kita sebahagiannya tak tergamak nak kata macam tu, tapi dari segi perbuatannya macam tu.
Mungkin tak tergamak kata, harta ni bukan daripada Allah, aku usahakan. Tapi perbuatan dia tadi seolah-olah dia tak rasa harta tu daripada Allah. Bagaimana yang pertama tadi lagi teruk, macam Qarun yang perangai. Yang kedua ni tak macam Qarun, tapi perbuatan dia perbuatan Qarun. Tak digunakan hari tadi dalam kerosakan dan muka bumi Allah. Walaupun dia tak declare jelas, tapi masih lagi dia kata digunakan pada bukan perintah Allah. Dan apakah ia tidak mengetahui bahasanya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, kanu asyadda minhum quwwah, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu mu'adzibin. Dalam surah lain pula Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ini kata-kata yang sama juga daripada Abu Lahab, kan? Abu Lahab kata, kami lagi banyak anak, lagi banyak harta, macam nak ikut Nabi Muhammad, macam nak ikut Muhammad. Allah Ta'ala kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah kekayaan mereka dan apa yang kekayaannya dan apa yang dicarinya itu memberi manfaat kepadanya. Kita baca sikit lagi dah, nak habis dah bab ni. Buka 843 terus. Sebab hadis tadi tu jelaskan. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis berkenaan dengan kisah 3 orang tadi lah. Di dalamnya ada pelajaran bahawa kedua orang pertama telah mengingkari, tidak mengakui dan tidak menisbahkan nikmat kepada Allah. Mengingkari, satu problem. Tidak mengakui, problem yang kedua. Tidak menisbahkan nikmat kepada Allah, itu problem yang ketiga. Dia mungkin boleh tergabung dalam satu dan mungkin boleh terpisah. Maksudnya apa? Mungkin ada orang dia gabungkan tiga-tiga sifat tadi. Ingkar, kemudian tak mengaku, kemudian tak menisbahkan. Ada orang dia tak ingkar, tak mengaku, tapi tak menisbahkan nikmat kepada Allah. Mungkin ada orang yang tak ingkar, mengaku, tapi tak disbahkan. Mengaku nikmat kepada Allah, tapi bila ucapan tak menisbahkan nikmat kepada Allah. Dan hanya mengaku dalam hati saja. Ini juga tak betul. Sebab antara perkara yang boleh rosakkan, perkara yang boleh mencacatkan akidah Allah, bila dapat satu nikmat, dia tidak menisbahkan kepada Allah, dia menisbahkan kepada manusia semata-mata. Seperti sebagian kata manusia, kalaulah bukan kerana kerajaan ni, mati dah kita. Mati dah kita ni. Tak boleh kata macam tu. Ya betul, niat dia mungkin dia tak ingkar nikmat Allah. Ya, dia kata boleh cakap macam tu. Ya betul lah, Allah. Tapi awal-awal tadi itu kita kata tak benar. Sebab tu kita dalam masalah ni, bila berpolitik tu baik-baik sikit. Kita telah semua kita telah lakukan. Tak. Dengan taufik Allah, dengan bantuan Allah, alhamdulillah kita berjaya. Jangan cakap lagi bagus. Maka keduanya tertimpa kemurkaan. Adapun orang yang buta itu, dia telah mengakui nikmat Allah dengan menisbahkan kepada Allah yang memberi nikmat dan menunaikan haknya. Ya, sebab siapa yang bela kambing banyak tadi? Dia yang bela, kan? Sebab kambing jadi banyak, tapi tetap juga dia kata unta ni daripada Allah. Nampak? Macam kita bila kita usaha banyak-banyak dapat duit, dapat gaji RM50,000, RM90,000, kata banyak-banyak ni betul lah, kita kerja berat, tapi daripada Allah. Kalau tak izin tak dapat ni. Kalau kita tanam itu kepada anak-anak kita, pada diri kita, insya-Allah kita akan gunakan harta itu pada taat pada perintah Allah. Maka ia mendapatkan keridaan dari Allah kerana ia telah mensyukurinya dengan melakukan 3 pokok syukur. Apa pokok syukur? 3 pokok syukur. Ikrah dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan gunakan dengan melakukan dengan perbuatan, iaitu digunakan harta tadi pada jalan Allah. Itu 3 pokok syukur, yang mana kesyukuran tidak akan berdiri kecuali dengannya, iaitu mengakui nikmat, menisbahkan nikmat itu kepada Allah yang telah memberikan dan membelanjakan di jalan yang benar. Itu baru betul nikmat. Jadi itu 3 rukun syukur yang orang tak tahu. Itu yang dia buat. Dia buat album, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Album pertama kita telah berjaya dikeluarkan di Amerika Syarikat. Itu tak kena. Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, syukur menurut asalnya adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah. Asalnya syukur mengakui nikmat saja. Yang memberi nikmat dengan cara tunduk kepadanya, merendahkan diri dan mencintainya. Barang siapa tidak mengetahui
dari mana nikmat itu berasal, maka ia tidak akan mensyukurinya. Nampak kan? Setengah orang tak tahu nikmat daripada Allah. Barang siapa mengetahui dan tidak mengetahui siapa yang memberikannya, ia termasuk tidak mensyukurinya pula. Barang siapa mengetahui nikmat dan siapa yang memberikannya, tapi ia mengingkarinya seperti ingkarnya orang yang mengingkari Allah yang beri nikmat, maka ia telah kafir. Kalau ingkar, kafir. Nikmat ni bukan daripada Allah, kafir dia. Barang siapa mengetahui nikmat dan mengetahui siapa yang beri nikmat, mengakuinya dan tidak mengingkarinya, akan tapi tidak tunduk kepadanya, dengan tidak menyembah kepadanya, tidak mencintainya atau redha kepadanya, ia tidak mensyukurinya. Itu yang maksudnya wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit di antara hamba-Ku ini yang syukur. Sebab apa? Dia tak melengkapi usul-usul syukur tadi. Pokok-pokok syukur dia, syukur yang pertama je, alhamdulillah tu je. Masuk yang kedua, yang ketiga, ya, hati iktiraf. Dua, alhamdulillah. Yang ketiga tu biasanya fil, iaitu tunduk kepadanya dengan nikmat tersebut. Ni banyak apa? Nikmat mata, nikmat apa semua, nikmat harta, nikmat semua benda lah. Barang siapa mengetahuinya dan mengetahui siapa yang beri nikmat dan mengakuinya, serta tunduk kepadanya, mencintainya dan redha kepadanya, dan menggunakannya dalam kecintaan dan ketaatan kepadanya, maka inilah yang disebut orang-orang yang bersyukur. Cantik. Maka dalam syukur itu seharusnya ada pengetahuan tentang hati yang diikuti dengan amal berdasarkan pengetahuan itu, iaitu condong kepada Tuhan yang memberi nikmat, mencintainya dan tunduk kepadanya. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas anhu, dan hilang daripada apa yang maksudnya benci belahnya tidak mahu mendekati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kesimpulan, menisbahkan nikmat kepada Allah Ta'ala itu adalah termasuk kesempurnaan akidah. Termasuk kesempurnaan akidah. Bersyukur dengan tiga-tiga cara itu adalah termasuk dalam kesempurnaan akidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.